Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi saya kesihatan dan kekuatan untuk terus hasilkan video berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Pada kali ini saya akan kongsikan pencerahan berkenaan dengan makhluk halus yang dikenali sebagai hantu raya ataupun ada juga yang kenalinya sebagai hantu beruk. Untuk mengelakkan kekeliruan kepada penonton berkenaan dengan penjelasan ini, saya akan terangkan perbezaan antara apa yang dikatakan dengan hantu raya dan saka hantu raya. Secara umumnya, perbezaan tersebut hanyalah pada cara ianya mendampingi pemiliknya. Hantu raya akan mendampingi pemiliknya jika pemilik tersebut mengamalkan amalan-amalan tertentu ataupun mengambil barang-barang tertentu daripada pemilik hantu raya. Manakala saka hantu raya pula ialah apabila seseorang yang tidak mengambil apa-apa ilmu ataupun amalan dan ataupun barang-barang daripada seseorang yang memiliki hantu raya, tetapi oleh kerana ia adalah ahli keluarga kepada pemilik tersebut, ia menerima tanpa disedari ataupun dengan disedari. Dalam video kali ini, perbincangan ini saya akan fokuskan kepada 3 perkara. Yang pertama, apakah yang dikatakan hantu raya ataupun saka hantu raya? Yang kedua, kenapa orang ingin membelanya? Dan yang ketiga, apakah amalan-amalan ataupun barang-barang yang menyebabkan seseorang itu akan didampingi oleh hantu raya? Sila tonton video ini sehingga tamat. Semoga tuan-puan akan mendapat penjelasan yang jelas berkenaan dengan hantu raya dan bagaimana ianya berlaku ataupun bagaimana ia mendampingi seseorang dan apakah kesan-kesannya yang akan dialami oleh pemilik tersebut. Sebelum kita berbincang lanjut, eloklah kita fahami dahulu apakah yang dikatakan dengan hantu raya ataupun hantu beruk ini. Perkongsian ini adalah berdasarkan pengetahuan saya sebagai perawat dan juga perkongsian cerita daripada orang tua-tua kepada saya semasa dahulu. Hantu raya ataupun hantu beruk ini ialah satu jenis makhluk jin yang dipelihara oleh seseorang dengan mengamalkan amalan-amalan tertentu ataupun memiliki barang-barang tertentu. Menurut orang tua, ianya dikenali sebagai hantu raya ataupun hantu beruk kerana saiznya yang besar yang juga berbentuk seperti gorila ataupun beruk besar, yang mana apabila berdiri ketinggiannya mungkin mencecah atap ataupun siling rumah. Dan ianya mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang mana jika seseorang yang dirasuk oleh hantu raya memerlukan antara 3 hingga 4 orang untuk memegang pesakit tersebut. Hantu raya ini mempunyai banyak keistimewaan, antaranya ia mampu menjelma dalam pelbagai wajah, sama ada tuannya, haiwan-haiwan yang menakutkan dan sebagainya, bergantung kepada kerja ataupun tugasan yang diberi oleh tuannya kepadanya. Dari pengalaman saya sebagai perawat dan juga sebagai orang yang telah lama terlibat dalam bidang perubatan ini, dan juga dari cerita-cerita orang tua, hantu raya ini akan diberi jamuan, sama ada dikenali sebagai sajian, acak ataupun jamuan. Sajian tersebut biasanya merangkumi pulut kuning, telur, ayam panggang dan seumpamanya. Yang mana biasanya sajian tersebut diletakkan di tepi pokok besar, di tepi rimbunan buluh, di tepi pusut, di tepi-tepi sungai, yang mana tempat tersebut merupakan tempat tinggal hantu raya tersebut. Bagi mengelakkan sajian tersebut daripada diganggu oleh kanak-kanak yang nakal, biasanya pemilik hantu raya akan membuat cerita. Kononnya, jika sekiranya sesiapa yang mengambil ataupun memakan makanan yang disediakan tersebut, mereka akan mengalami sakit perut dan tidak boleh diubati. Ini adalah cara bagi mengelakkan daripada makanan tersebut diganggu gugat oleh kanak-kanak ataupun remaja-remaja yang nakal. Dari pengalaman saya sebagai perawat dan juga sebagai orang yang selalu berjumpa dengan orang tua berkenaan dengan perkara ini, banyak cerita yang kita dapat dengar bahawa pemilik hantu raya ini pada akhirnya akan mengalami banyak masalah apabila mereka telah berumur dan kekuatan mereka merosot. Apabila mereka telah tua dan uzur, ada dalam kalangan mereka yang terbaring hanya tinggal kulit dan tulang, dan ada kalanya mereka mempunyai sifat panas baran yang melampau yang menyulitkan ahli keluarga untuk menguruskan mereka. Ada kalanya anak ataupun isteri dimaki, disergah, dimarah dan lain-lain. Urusan untuk membersihkan mereka seperti untuk memandikan dan membersihkan air besar dan sebagainya juga sukar, kerana ada kalanya badan mereka tu amat berat untuk diangkat untuk dibawa ke bilik air. Walhal kalau kita lihat hanya tinggal kulit dan tulang sahaja. Ada juga keadaan di mana jiran-jiran yang berhampiran bercakap mereka telah diganggu oleh makhluk yang dikenali sebagai hantu raya tadi, yang disyaki dimiliki oleh
pemilik tersebut. Ini akan menyebabkan keluarga kepada pemilik tersebut menanggung rasa malu yang amat sangat. Jika dilihat pada keadaan tersebut, timbul persoalan. Kenapa masih ada orang yang sanggup untuk membelah hantu raya ini ataupun hantu beruk ini? Sedangkan risikonya cukup tinggi. Dari pengalaman yang dikongsikan oleh pesakit ataupun keluarga pesakit dan juga dengan cerita-cerita daripada orang tua, saya dapat rumuskan bahawa orang yang membelah hantu raya ini biasanya ia bertujuan untuk membantu beliau melakukan kerja-kerjanya. Dan hantu raya tersebut amat taat kepada tuannya. Ia akan melakukan tugas-tugas tersebut atau kerja-kerja tersebut walaupun pemiliknya telah pun meninggal dunia. Antara kerja-kerja yang biasa dilakukan oleh hantu raya ini ialah seperti berikut. Yang pertama, menjaga rumahnya. Terutamanya apabila tuannya keluar daripada rumah, sama ada untuk urusan bekerja ataupun untuk ke tempat lain. Dan ia juga akan terus menjaga walaupun tuannya telah pun meninggal dunia. Sebab itulah kita biasa dengar ada orang menceritakan bahawa mereka nampak seperti orang berkenaan berada di sekitar rumah walaupun ia tidak berada di rumah ataupun ia telah pun meninggal dunia. Yang kedua, ditugaskan untuk menjaga isteri pemilik tersebut. Sebab itulah kita biasa dengar ada isteri yang menceritakan bahawa mereka melihat kelibat seperti suaminya masuk dalam rumah, walhal apabila dicari tidak ada. Perkara ini terus berlaku walaupun suaminya telah pun meninggal dunia, di mana si isteri itu masih lagi terlihat kelibat seperti suaminya masuk dalam rumah. Yang ketiga, menjaga anak ataupun cucu-cucunya. Biasanya dalam kisah begini, sama ada semasa anak-anak atau cucu-cucu tersebut mengalami kerasukan, mereka akan didatangi oleh hantu raya ini untuk memberitahu perkara-perkara yang telah dipesan oleh pemilik hantu raya tersebut. Dan apabila mereka sedar, mereka akan menceritakan beberapa perkara yang disebut oleh hantu raya tersebut sebagai peringatan apa yang hendak dipesan oleh pemiliknya dahulu. Sebab itulah kita biasa dengar anak-anak ataupun cucu-cucu mengatakan bahawa mereka nampak seperti kelibat orang alim, siap dengan berjubah, pegang tasbih di tangan, datang memberi nasihat supaya melakukan sesuatu perkara ataupun jangan melakukan sesuatu perkara yang tidak baik. Walhal orang berkenaan telah pun lama meninggal dunia. Yang keempat, menjaga ladang-ladang, sama ada ladang getah ataupun ladang kelapa sawit, dusun buah-buahan, sawah padi, kebun sayur dan lain-lain milik tuannya. Sebab itu kita biasa dengar ada orang menceritakan bahawa apabila mereka melintasi kawasan tersebut, mereka ternampak seperti satu makhluk besar berdiri ataupun nampak seperti anjing hitam berada di hadapan ataupun di kawasan kebun atau kawasan ladang tersebut. Ada juga yang menceritakan bahawa apabila mereka melalui kawasan dusun, tiba-tiba pohon bergoyang yang mana dahannya telah digoncang oleh satu benda. Apabila dilihat tidak ada benda di situ. Ini menyebabkan orang yang mempunyai niat jahat untuk mencuri ataupun merosakkan tanaman akan berasa takut untuk ke situ. Yang kelima, menjaga ternakan tuannya. Sama ada lembu, kerbau, ayam, itik dan seumpamanya. Yang mana ia bukan hanya menjaga daripada dicuri oleh manusia, di mana ia juga menjaga daripada diganggu oleh haiwan buas seperti harimau dan anjing. Yang keenam, melakukan kerja-kerja berat bagi pihak tuannya, terutama sekali bagi kes di mana tuannya membuka tanah-tanah baru, yang mana ia memerlukan tenaga bagi menebang pokok-pokok yang besar, memotong batang pokok dan memindahkan batang-batang tersebut ke tempat lain. Ia juga ditugaskan untuk membantu tuannya apabila ingin menggali perigi, di mana kita pernah dengar cerita bahawa orang berkenaan hanya menggali perigi seorang diri. Walhal kalau kita fikir dari segi logiknya, macam mana nak angkat tanah naik, macam mana nak keluar daripada perigi tersebut apabila telah pun dalam. Yang ketujuh, digunakan oleh tuannya dalam ilmu mempertahankan diri. Sebab itulah kita biasa dengar ada orang yang tidak pernah belajar silat, tidak pernah belajar tomoy dan sebagainya, tiba-tiba boleh melakukannya apabila keadaan mendesak. Dan mereka juga mempunyai keberanian yang luar biasa. Walhal pada keadaan biasa, mereka bukanlah seorang yang ada keberanian yang sebegitu. Yang ke-8, membantu tuannya untuk mengubat sakit misteri, terutama sekali kanak-kanak yang menangis pada waktu malam dan seumpamanya. Yang mana apabila mereka pergi, mereka menggunakan khidmat hantu raya ini yang menyebabkan gangguan tersebut akan lari dan kanak-kanak tersebut akan berhenti menangis. Dan kita kena yakin bahawa itu adalah dengan kehendak Allah. Yang ke-9, dalam dunia moden hari ini, ada juga saya dapat maklumat daripada pesakit bahawa majikan mereka ataupun ketua mereka menggunakan makhluk halus bagi mengawal pekerja-pekerja mereka, terutama sekali pekerja-pekerja bawahan yang terlibat dengan kerja-kerja kasar, yang mana pihak atasan perlu membuat kawalan yang tegas supaya kerja dibuat dengan betul dan tidak mencuri masa. Yang ke-10, membantu tuannya untuk melakukan kerja-kerja seperti
membuat jahat kepada orang lain, sama ada merasuk keluarga orang lain, dan ada kalanya mereka hantar makhluk itu untuk mengganggu rumah tangga orang lain. Ini menyebabkan suasana hubungan suami isteri menjadi panas, ibu bapa dengan anak-anak menjadi panas dan tegang, yang mana menyebabkan suasana menjadi tidak selesa. Dan ada juga cerita yang kita terima, ada keluarga yang terpaksa memilih untuk berpindah daripada kawasan tersebut kerana tidak tahan lagi diganggu oleh makhluk halus ini ataupun hantu raya ini. Bagi membolehkan seseorang tersebut memiliki hantu raya ataupun hantu beruk ini, ada dua kaedah yang biasa mereka lakukan. Yang pertama ialah mengambil ataupun menerima barang-barang daripada pemilik hantu raya. Barang-barang tersebut sama ada keris, badik, lembing, parang, batu permata, geliga, teras kayu dan seumpamanya. Yang kedua, menerima amalan-amalan dalam bentuk bacaan daripada orang yang mengamalkan amalan tersebut untuk memiliki hantu raya. Amalan-amalan tersebut sama ada dibaca pada masa tertentu ataupun hanya sekali sahaja. Walau bagaimanapun, ada juga keadaan di mana seseorang tersebut didampingi hantu raya tanpa mereka sedari. Dan kebanyakan kes yang saya jumpa pada akhir-akhir ini ialah kes yang sebegini, yang mana mereka terima tanpa pengetahuan bahawa perkara tersebut akan menyebabkan mereka menanggung ataupun mereka akan memiliki hantu raya tanpa mereka sedari. Keadaan ini biasa berlaku semasa mereka remaja, mereka berjumpa dengan orang-orang yang memiliki hantu raya, mereka melihat kehebatan yang dimiliki oleh orang tersebut dan mereka tertarik dan mereka sanggup untuk belajar, walhal mereka tidak tahu kesan yang mereka akan hadapi kemudian nanti. Biasanya mereka akan sedar yang mereka telah pun didampingi hantu raya apabila mereka telah berumur dan keadaan kesihatan mereka mula merosot, yang mana pada masa tersebut hantu raya tersebut telah mula mengganggu mereka ataupun mengganggu anak-anak mereka. Oleh itu, ingin saya nasihatkan kepada tuan-puan dan juga sesiapa sahaja yang mendengar video ini, berhati-hatilah apabila berurusan berkenaan dengan keadaan seperti ini, iaitu keadaan di mana kita melihat seseorang yang mempunyai kehebatan yang luar biasa, yang menawarkan kepada kita untuk menerima amalan ataupun sesuatu daripadanya. Ini kerana kemungkinan apa yang ditawarkan itu berserta dengan makhluk halus yang dikenali sebagai hantu raya. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah akan ada lagi perkongsian pada masa akan datang. Untuk mengelakkan tuan-puan tertinggal video daripada saya cadangkan tuan-puan tekan butang loceng dan butang subscribe. Jika video ini bermanfaat, tuan-puan bolehlah klik butang share supaya ia juga dapat dikongsikan kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat tuan-puan sekalian. Jika tuan-puan ada komen, pertanyaan, ingin berkongsi pengalaman dan seumpamanya, tuan-puan bolehlah type dalam ruangan komen dan berikan saya sedikit masa untuk saya menjawabnya, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.